Filem ini bermula dengan Tom tidur di sofanya. Apabila dia bangun, dia pergi ke tingkap biliknya, dan melihat seorang pencuri cuba mencuri kereta seseorang. Tom segera keluar dan berhadapan dengan mereka. Dia memberi amaran kepada mereka untuk pergi, tetapi mereka tidak mendengar dan pergaduhan berlaku. Dia membelasah pencuri dengan sangat teruk, dan memberitahu mereka bahawa jika dia pernah melihat mereka sekali lagi, dia akan membunuh mereka. Tom keluar dari situ, tetapi keesokan harinya, berita tersebar bahawa Tom memukul beberapa budak lelaki yang tidak bersalah dengan sangat teruk. Kini, media menyasarkan beliau dan seluruh jabatannya, selepas kejadian ini. Jabatan bimbang tentang Tom, jadi, mereka menghantarnya kepada kaunselor untuk beberapa kaunseling, tetapi Tom bersikap kurang ajar walaupun kaunselor itu, dan dia mula merokok di hadapannya. Apabila lelaki itu cuba menghalangnya, dia terus mengancam kaunselor dan kembali ke balai polis. Kami kemudian melihat Elizabeth, dia seorang konstabel dan dia datang menemui Tom. Dia memberitahunya bahawa dia telah bekerja secara menyamar untuk masa yang lama. Dia dalam misi menentang pengedar dadah, jadi dia terpaksa mengambil dadah secara menyamar untuk menunjukkan kepada peniaga bahawa dia adalah salah seorang daripada mereka. Elizabeth memberitahunya, dia kemudian mula melakukan dadah dan apabila dia kembali, dia dihantar ke pemulihan. Apabila dia kembali dari pemulihan, dia mengambil menguji sekali lagi, tetapi gagal dalam ujian sarjan, dan itulah sebabnya dia kini. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Ini telah diturunkan pangkat kepada konstabel. Tom cuba menenangkannya, tetapi dia kelihatan tertekan. Tom kemudian pergi menemui Bruce Roberts, yang merupakan seorang ketua inspektor, dan dia bekerja bersama Tom. Isterinya baru sahaja meninggal dunia, dan semasa mereka pergi melihat mayatnya, Bruce benar-benar kecewa, dan Tom kemudian membawanya ke bar. Sambil mereka minum, Tom cuba menceriakan Bruce, dan dia agak berjaya. Dalam adegan seterusnya, kita melihat seorang pegawai polis wanita berjalan di atas jalan raya, dan semasa dia berjalan, seorang lelaki bertudung datang di hadapannya, dan menembaknya. Tom mengetahui perkara ini, dan sampai di tempat kejadian, semua orang bertanya kepadanya tentang Bruce, tetapi dia memberitahu mereka bahawa dia masih bersedih atas kematian isteri tercintanya, jadi dia tidak akan melakukannya bekerja untuk sementara waktu. Walau bagaimanapun, pembunuhan pegawai polis bukanlah sesuatu yang boleh mereka abaikan. Mereka memanggil pemeriksa sementara untuk mengisi bagi Bruce. Nama lelaki itu ialah Porter Nash, tetapi pegawai lain tidak menyukainya, dan mereka tidak mahu bekerja di bawah perintahnya, kerana perkataan di jalanan ialah Porter adalah gay. Walau bagaimanapun, ia telah dibuat dengan jelas kepada mereka oleh pegawai atasan, bahawa mereka akan bekerja di bawah Porter, jadi mereka tidak mempunyai pilihan lain. Terkejut Porter, dia menemui sekutu yang tidak mungkin dalam detektif Sarjan Tom yang pemarah kepala, yang mempunyai sejarah kejadian keganasan. Sementara siasatan sedang dijalankan, Elizabeth dilawati oleh seorang rakan, ahli kumpulan muda yang digelar Metal, yang takut dengan kumpulannya mungkin sebenarnya telah membunuh seseorang. Menjanjikan dia untuk melihat keadaan, dia memberitahu budak lelaki itu ini adalah kali terakhir dia berbuat baik kepadanya, dan mengatakan bahawa jika lelaki itu mati, dia perlu berbuat demikian tinggalkan bandar, dan jika lelaki itu masih hidup, dia perlu meninggalkan kumpulan itu. Dia kemudian pergi menemui Tom, dan selepas mendengar keseluruhan cerita, Tom memintanya berjumpa Craig. Elizabeth kemudian menghubungi detektif Inspektor Craig Stokes, yang bersetuju membantu jika Elizabeth pergi dating dengannya. Kemudian kita melihat seorang wartawan menerima panggilan daripada seorang budak lelaki bernama Barry, yang memberitahunya bahawa dialah orang yang menembak pegawai polis itu, dan seterusnya menambah bahawa kerjanya bukan baru selesai di sini, dia akan melakukannya menyasarkan lebih ramai pegawai polis pada hari-hari akan datang. Semasa dia bercakap, dia pergi ke pegawai polis yang lain, dan menembaknya juga. Barry kemudian memberitahu wartawan, bahawa dia mempunyai 8 lagi pegawai polis senarainya, dan kemudian menutup telefon. Berita itu tersebar seperti api liar dan Porter datang menemui Tom dan bertanya jika dia benar-benar lelaki yang digambarkan oleh orang ramai. Semasa mereka bercakap, Tom mula mengenali Porter itu tahu banyak tentang dia. Ini adalah apabila mereka mengetahui bahawa seorang lagi pegawai polis telah ditembak mati, dan mereka mula menangkap semua penjenayah di bandar itu.
Mereka menghubungi semua pengintip mereka, dan arahkan mereka untuk kekal lebih aktif daripada sebelumnya. Tom pergi menemui salah seorang pemberi maklumatnya di bandar, Ratner, yang menunjuk Tom dan Porter ke arah seorang lelaki bernama Barry Weiss, yang baru-baru ini bermegah membakar anjing polis untuk latihan. Walaupun Tom dan Porter melawat flat Barry, mereka tidak dapat segera mencari sebarang bukti terhadapnya. Apabila Barry membuka pintu, dia mendapati pegawai polis di hadapannya. Pada mulanya dia agak keliru, tetapi sebagai pembunuh yang sangat bijak, dia membuat dirinya tenang. Tom mengenali Barry sebagai lelaki yang dipukulnya dalam pergaduhan di Dewan Biliar setahun sebelum itu. Dia terus mengejek Barry, dan pergi dari situ bersama Porter. Barry pada sebaliknya, segera mengambil beberapa barangnya, dan segera keluar untuk menyembunyikannya di suatu tempat. Bagaimanapun, pemberi maklumat Tom mengikut saya, dan dia dapat mengetahui tempat Barry menyembunyikan barangnya. Ratner memutuskan untuk menjalankan penyiasatan sendiri, dan akhirnya menemui yang nampaknya kereta terbiar, tempat Barry menyimpan trofi pembunuhannya, mengesahkan bahawa Weiss adalah pembunuhnya. Di tengah-tengah semua ini, kita melihat Bruce pergi ke kedai untuk mendapatkan minuman keras, dan ia merasakan bahawa dia memusnahkan hidupnya. Dia memutuskan bahawa dia akan kembali bekerja. Dia melaporkan kepada balai polis, dan mula bekerja semula. Semasa dia keluar, kita melihat dia diekori oleh Barry. Ternyata sasaran seterusnya Barry ialah Bruce. Bruce pulang ke rumah, dan Barry mengikutinya. Apabila dia pulang ke rumah, Barry mengetuk pintunya, dan apabila Bruce membuka pintu, Barry menyerangnya. Bruce sendiri ialah seorang pegawai polis, jadi dia tidak berundur daripada bergaduh. Dia memegang tukul, dan apabila dia hendak memukul Barry dengannya, Barry merampas, menjauhkan senjata daripadanya dan memukulnya berkali-kali dengan tukul. Selepas membunuhnya, dia mula menonton TV di rumah Bruce. Dia mencuri pakaian seragamnya dan keluar dari rumahnya. Barry menelepon wartawan itu sekali lagi, dan memberitahunya bahawa dia telah membunuh pegawai polis ketiga Bruce. Dia kemudian memberitahu wartawan bahawa dia mahu namanya dimuatkan di akhbar esok, dan meneruskannya untuk memberitahu wartawan menamakan dia Blitz. Tom kemudian mendapat tahu bahawa Bruce telah dibunuh. Dia terkejut kerana Bruce adalah kawan yang dikasihi. Sebaliknya, kita melihat Barry meletakkan semua barangannya dalam bak kereta. Pemberi maklumat Tom, bagaimanapun, telah mengikutinya selama ini, dan dia telah mengikutinya memerhatikan semua tindakannya. Dia pergi ke kereta dan melihat barang-barang Barry. Pemberi maklumat kemudian menghubungi wartawan yang sama, dan memberitahunya bahawa dia amat mengetahui tentang pembunuh itu. Dia kemudian cuba membuat perjanjian dengan wartawan. Dia menuntut $50,000 untuk mengetahui keberadaan semua yang membuktikan siapa pembunuhnya. Wartawan bersetuju, dan bertanya kepadanya ke mana dia harus datang. Pemberi maklumat memberinya alamat tempat letak kereta. Wartawan segera pergi ke sana, dan pemberi maklumat menunjukkan kepadanya barangan di dalam kereta. Dia melakukannya tidak percaya segala-galanya, tetapi dia percaya bahawa ini adalah pakaian seragam Bruce. Bagaimanapun, wartawan itu bersetuju untuk memberinya wang itu. Sementara itu, Barry telah menonton segala-galanya. Dia nampak itu kepala mabuk ini telah membawa wartawan ke sana. Apabila mereka pergi, Barry mengeluarkan semua barangan dari sana. Di tempat lain, Elizabeth pergi menemui Craig, dan bertanya sama ada lelaki itu sudah mati, tetapi dia memberitahunya perkara itu dia masih hidup, dia baru sahaja cedera. Dia kemudian meneruskan memberitahunya bahawa lelaki itu tidak pun mendedahkan nama lagi. Elizabeth kemudian bertanya kepada Craig apa yang boleh dia lakukan untuknya sebagai balasan, dan dia berkata bahawa dia mahu tiada apa-apa daripadanya kecuali minuman malam esok. Dia bersetuju. Sebaliknya, wartawan mengambil pemberi maklumat ke sebuah bar, dan di sana, dia memberikan semua wang kepadanya. Dia kemudian berkata bahawa dia perlu pergi ke bilik mandi. Wartawan meminta dia memberitahu nama pembunuh itu, tetapi dia memberitahunya perkara itu dia akan memberinya nama itu selepas dia keluar dari bilik A. Apabila dia pergi ke bilik A, kami lihat bahawa Barry juga berada di bar itu, kerana dia telah mengikuti mereka. Barry mengikutnya ke bilik A, dan apabila lelaki tua itu melihat pembunuh itu, dia mula menggigil.
Dia memohon untuk hidupnya, mengatakan bahawa dia telah belum menyerahkan namanya, jadi, dia tidak layak dibunuh, tetapi Barry tidak tahu perkataan itu, rahmat, dan dia terus membunuh pemberi maklumat, dan keluar dari sana dengan $50,000. Dunlop wartawan memaklumkan kepada polis tentang kereta itu, tetapi mereka mendapati kereta itu kosong. Tom dan seorang rakan konstabel polis menyedari bahawa semua mangsa Blitz setakat ini adalah polis pegawai yang telah menangkap Barry pada masa lalu dan Elizabeth kemungkinan besar mangsa seterusnya. Elizabeth, selepas pulang dari tarikh dengan Stokes, diserang oleh Barry tetapi diselamatkan oleh Metal yang terkorban dalam perjuangan seterusnya. Sebelum Barry boleh menyerang Elizabeth lagi, polis sampai, Tom dan Porter memutuskan untuk mengeluarkan gambar Barry kepada media untuk mengusirnya, yang akhirnya, selepas pengejaran yang panjang, membawa kepada penangkapan Barry. Di sana tiada bukti konkret terhadapnya walau bagaimanapun, jadi selepas 48 jam dan soal siasat itu berlaku tidak membuahkan hasil, polis terpaksa melepaskan Barry pergi. Marah, Tom dan Porter merancang untuk menipu Barry, kerana mengetahui bahawa dia akan mahu membalas dendam kepada Tom untuk pertarungan Dewan Biliar. Barry kemudian menyusup ke pengebumian Ketua Inspektor Bruce berpakaian seragam Bruce. Semasa perkhidmatan, Tom pergi, diikuti oleh Barry. Tom membawa Barry ke puncak garaj tempat letak kereta, hanya untuk mendedahkan bahawa Tom dan Porter telah bertukar tempat di sepanjang laluan. Terkejut dengan Tom yang tersembunyi, Barry dipukul tanpa belas kasihan, dikuasai dan dilepaskan daripada senjatanya. Menjelaskan bahawa mereka akan tidak pernah menemui bukti yang mencukupi untuk mensabitkan Barry secara sah, Tom menyimpulkan. Topi mereka kini dalam situasi yang selesa, memandangkan Barry berpakaian sebagai pegawai polis, dan Tom mempunyai pistol Barry, mereka boleh menembaknya dengan pistolnya sendiri, dan ia akan kelihatan seolah-olah Barry hanyalah seorang lagi mangsa Blitz. Dengan memikirkan idea itu, Tom menembak Barry mati. Porter kemudian pergi untuk menyingkirkan semua bukti. Selepas Barry dibunuh, Tom memutuskan bahawa dia perlu memberi pengajaran kepada wartawan itu, jadi dia membebaskan anjing-anjing itu di Dunlop kerana menulis artikel terhadapnya dan polis untuk liputan. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Hidupkan pemberitahuan dan tinggalkan suka untuk membantu saluran keluar. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Sila like dan subscribe channel kami. Selamat menonton.